Macam soalan Formal. pertama dah. Soalan pertama kalau fahaman teacher lah pendidikan seksual ni kan. Dia ni terserap dalam subjek mata pelajaran pendidikan pengurusan diri dan pendidikan kesihatan. Memang dalam buku teks tu adalah seksual tapi tak banyak. Konteks dia tu sikit, unit dia sikit saja. Dia menyentuh tentang penjagaan tubuh badan setiap MBK. MBK tu tahu tak? Faham tadi? Budak berkeperluan khas tak? Okey. Jadi dia sentuh tentang perkembangan kesihatan tubuh badan, lepas tu penjagaan. Itu saja. Setakat ni lah. Cuma yang kesihatan seksual ni agak mendalam dan dia macam kena sentuh pula tentang tahap-tahap batasan. Batasan yang MBK ni perlu tahu. Jadi bagi teacher lah, teacher rasa dia sesuai serapkan dalam dia tak perlu macam satukan khusus untuk subjek yang subjek khusus. Dia perlu masuk dalam pendidikan pengurusan diri saja bagi teacher lah. Sebab dia sama saja. Cumanya dia aspek dia perluaskan saja. Macam reproduktif tu dia maksudnya macam perkembangan pelajar MBK, bukan MBK, pelajar, seseorang pelajar dalam kegiatan ataupun perkembangan seksual dia, maksudnya dia kahwin, dia akan mengadakan perhubungan seksual apa, tapi ni dalam konteks MBK kan. Jadi ni pun boleh serap dalam pendidikan kesihatan. Jadi dia sama saja bagi teacher lah, tak perlu khusus. Ini pendapat masing-masing lah kan. Setengah orang dia kata nak khususkan pendidikan ni, pendidikan seksual ni. Itulah pendapat teacher. Sebelum ni ada dah interview siapa? Bagaimana pula dengan Ya. Baru interview cikgu je. Ya. Tak ada lagi cikgu je lah. Tak dengar. Line putus. Setakat ni interview cikgu je lah. Oh, Orang lain tak lagi. belum lagi lah. Terima lah ni. Lepas tu apa lagi? Dila senyap je Dila. Dila nak tanya apa Dila? Line dengar tak? Line slow lah. Dengar. Dila. Isu-isu yang biasa dipamerkan dalam kalangan MBK lah berkaitan dengan seksual ataupun reproduktif lah. 12 tahun ngajar di pendidikan khas ni, kalau yang peristiwa yang kisah benar lah ni dek. Isu-isu yang berlaku ni masalah emosi lah, emosi pelajar tersebut, pelajar MBK lah khususnya tidak stabil. Kadang-kadang dia dalam emosi dia mengamuk, dengan cikgu pun dia mengamuk, dengan apatah lagi dengan kawan-kawan dia. Dia dalam suatu masa ketika tu dia akan jadi macam agresif. Dia terhadap saing rakan dia ganggu, dia buat gangguan contoh gangguan seksual, dia akan jamuh bahagian-bahagian setempat saing-saing dia lah. Kalau yang lelaki dia pergi sentuh perempuan, kalau perempuan kadang-kadang dia sentuh perempuan saja, dia tak berani dengan yang lelaki ni. Itulah gangguan emosi dia. Kalau isu-isu yang pernah kita nampak di kalangan MBK ni. Lepas tu contohnya dia orang ni macam memerlukan perhatian keluarga masing-masing lah. Setengah keluarga tu dia kurang attention kepada MBK. Jadi MBK tu datang ke sekolah, dia mengharapkan perhatian daripada cikgu, rakan sebaya. Jadi dia akan buatlah sesuatu something perlakuan yang untuk menarik perhatian kita. Itulah yang contoh-contoh lah isu-isu yang di-create oleh MBK tentang masalah seksual ni lah. Dalam masa itu dia akan macam timbulkan
gangguan seksual yang pernah berlaku di SMK SYP2 dulu, budak lelaki sindrom Down, dia akan tarik budak perempuan yang sindrom Down juga, sebab sindrom Down ni fahaman semua kan tahu, sindrom Down ni dia keinginan dia kan, seksual dia lebih tinggi 80% daripada pelajar biasa bandingan pelajar MBK biasalah. Yang lain pun ada, cumanya tidak tinggi tahap dia. Cuma yang sindrom Down ni dia amat tinggi. Pada masa tertentu dalam sebulan 2 kali dia akan gairah, dia akan cari kawan-kawan dia, especially umur 15 hingga 18. Kan kita pelajar kita sampai 19. Jadi tahap tu dia akan jadi keinginan dia rasa ingin tahu, dia nak jamah, dia nak sentuh dia tak kira dah cikgu kau, budak kau, dia tarik masuk bilik. Yang kes yang teacher parut lah itu dia tarik masuk bilik. Kita ada satu bilik untuk berehat kan, dia tahu, dia pandai, dia tarik masuk pelajar yang lelaki tu lah, tarik yang sindrom Down perempuan tu masuk. Muncullah masa tu PPM kita ada, lepas tu khabar lah, macam tahu budak ni start dah emosi tingkah laku dia tu. Jadi inilah isu-isu yang pernah lah kita mengalami lah setakat ni. Cikgu, selain daripada macam fizikal macam tu, ada tak kalau murid-murid dari segi sebutan perkataan macam tu, dia sebut macam benda ada. Memang ada. Kalau yang bahagian sebutan tu bukan pelajar yang slow function. Yang tu yang sederhana function. Yang sederhana ni maksudnya dia cuma masalah pembelajaran, dia tu licik. Dia tu pandai tentang sebutan-sebutan yang sosial ni. Pengaruh rakan-rakan lah, contohnya kawan-kawan dia sign dengan yang arus perdana kan. Yang arus perdana dia kecek dengan bahasa dia tu jenis kesat, bahasa kesat, bahasa foto, dia guna atas MBK yang low function. Kita sebagai cikgu dan PPM ni faham, tapi pelajar tu tak faham. Jadi ni merupakan gangguan dari segi bahasa tu lah. Memang ada bahasa kesat. Dia panggil gelaran yang memang simbolik seksual. Contohnya perkataan yang lucah, dia panggil. Memang ada lah. Tapi lingkungan belajar yang agak berumur sikit lah, bukan yang tahap sederhana lah. Dia macam umur lingkungan 16 hingga 18. Jadi kalau masa cikgu-cikgu dapat tahu, PPM dapat tahu yang macam tadi yang tarik budak sindrom Down masuk dalam bilik semua tu kan, macam mana cikgu-cikgu dengan PPM ni kendalikan isu tersebut? Kalau kes macam ni, kita terus separatekan mereka. Kita akan buat kawalan yang ketat, pantau dari masa ke semasa dan menghubungi ibu bapa kedua-dua pihak lah. Kita bagi tahu dia lah peristiwa ni, suruh diminta dia di rumah dulu, jangan datang ke rumah. Nanti tahap emotion dia tu stabil, baru datang ke sekolah. Memang ayah-ayah, ibu bapa parents dah faham dengan perangai MBK ni, sebab bukan pertama kali, dah bertahun-tahun berlaku. Sebelum dia nak habiskan persekolahan tu, memang dalam sebulan ada sekali berlaku. Itulah kita hubungi, kita bincang dan kita buat kawalan sama ibu bapa dari masa ke semasa lah. Dan kita pun ada khidmat kaunseling, di mana kaunseling, guru kaunselor kita akan bagilah macam brainwash kat dia yang dia faham, yang MBK kita faham. Guna perkataan yang dia boleh faham dan cakap dengan dia supaya dia dengar lah dari semasa ke semasa tu. Lepas tu dalam segi PMP pengajaran, kita akan dedahkanlah nilai-nilai murni, contohnya nilai-nilai murni dalam agama, contoh agama Islam, macam mana pergaulan, harap dia faham lah
melalui penerapan nilai murni. Itu sahajalah. Kalau Cikgu, kalau macam ada tak student ni dia buat benda pelik-pelik ke cikgu, macam untuk sains-sains tu biasa dah ke, tapi untuk cikgu pula ada tak dia buat pelik-pelik? Ada. Contohnya masa kita cikgu pergi ambil ABM. Contohnya dia duduk di dekat dengan rak yang kita nak ambil ABM tu, dia akan sentuh kita. Dia akan sentuh cubit punggung kita ke, jamur wah dada kita ke. Lepas dia buat, dia sentuh, dia suka. Bagi dia tak ada masalah. Yang tu cuma gurauan. Tapi bagi kita mungkin kita kejut kan. Tapi tindakan tu spontan lah. Dia tu memang kita tahu sifat dia tu. Memang ada. Selalu berlaku. Atas PPM ke. Kebanyakannya PPM lah mangsa. Sebab PPM kan all time dalam kelas tu jaga certain kelas. Jadi PPM lah mangsa kalau dia bukan, dia tahu dia tak boleh sentuh budak perempuan kan. Dia pun sentuh PPM. Cikgu dia takut sikit sebab cikgu backing marah itulah. Cikgu, kalau budak puai kat sekolah cikgu tu ke, dia dari segi pengurusan macam datik mari haid ke apa ke, dia pandai ke urus diri? Macam tiba-tiba masuk kat sekolah tu mari haid. Dia royak ke cikgu ke kan apa? Macam contoh selama mengajar ni adalah beberapa orang pelajar yang dia datang haid dalam masa sekolah. Dia tahu yang kebanyakan mostly tu yang pandai dah. Pandai pakai, dia bawa bags sebab mak dia mungkin ada ajar di rumah dan kita pun ada ajar di sekolah. Kita sedia selalulah bags untuk ni lah yang perempuan ni. Dia akan datang automatik cikgu dia bagi tahu saya datang haid. Boleh. Kadang-kadang dia perkataan dia tu agak lucu lah sikit. Dia kata darah gitu. Kita pun faham lah dia. Okey. Maksudnya dia tahulah perkembangan tubuh badan dia tu, dia tahu dia akan guna pads apabila datang darah. Okey, ada masalah ni. Yang tak ada, yang tak pandai pun ada. Pernah seorang tu tapi sekarang dah pencing lah, dah habis lah persekolahan dia tu. Yang budak perempuan ni bernama Anis, dia memang tak boleh urus diri. Dia datang haid, dia pakai lock je lah. Titik, jalan, sepanjang jalan. Pernah. Ya. Budak lelaki tengok. Jadi kita pun terus panggil PPM, okey uruskan gemuk apa pakaikan dia. Dia tak pandai nak pakai. Dia tampak kat luar sahaja. Memang dia tak ada ilmu pengurusan diri langsung. Walaupun kita dah dedah beberapa kali selama dia di alam persekolahan, tapi dia masih tak boleh catch up lagi. Ada juga. Di atas masing-masing lah. Pemahaman masing-masing. Cikgu, ada tak antara set dia tu couple tu? Couple sama set dia. Kalau setakat ni ada 2-3 pasang couple. Tapi kelas yang sama tak adalah, yang kelas lain-lain. Contohnya kelas A dengan kelas C. Dia kalau masa free dia akan datang join sekali. Kita pun hambak dia kelik kelas dia. Apa duduk sini ni, kita marah dia. Okey. Dia bagi pula masa cikgu lain. Jadi dari situ kita tahu. Tapi kita tanya MBK ni dia akan royak cerita hak sebenar. Dia main gawe. Dia royak. Dia tak ada nusuk-nusuk. Itulah kebaikan dia lah. Ada juga yang couple dengan yang arus perdana pun ada. Dia megah sebab arus perdana pun sudi macam kahwin dengan dia. Okay? Dia satu kemegahan bagi dia. Itulah. Tapi tak ada kes gapo-gapo cikgu ke? Sekadar couple je lah ke? Tak ada lagi. Kalau pertama memang dah berlaku kes yang berat lah. Sama dia orang lah. Tapi bukan MBK lah. Yang MBK belum lagi. Masih terkawal lagi lah. Yang ni projek ke? Jadi kita Yang ni projek ke? Dia sebagai projek ke apa?
Untuk assignment. Assignment, tajuk assignment lah ni. Tugasan assignment. Tugasan assignment. Yang seterusnya pada pendapat Jadi cikgu. cikgu, pendapat Penting tak? berkenaan dengan kepentingan. Dila, okey tak? Dila tu. Pendapat cikgu berkenaan dengan kepentingan lah pendidikan seksual ni. Ada kurikulum sedia ada ni dah cukup ataupun perlu diimprovekan lagi? Bagi saya memang patut lagi diimprovekan lagi, sebab kalau kita tengok sekarang, konteks sekarang memang tak cukup lah, sebab pengaruh rakan sebaya memang dari semasa memang kuat. Jadi menyebabkan MBK yang otak dia suci bersih pun dikotori dah sekarang. Jadi dia MBK pun pandai lah buat kerja-kerja yang macam pelajar arus perdana yang berani mengadakan hubungan seksual kan. Jadi bagi saya perlulah improvekan lagi subjek pendidikan seksual ni di dalam terutamanya mata pelajaran pengurusan diri, pendidikan kesihatan jasmani, pentinglah untuk perkembangan kesejahteraan lah. Aisyah, di mana Aisyah? Ada nak tanya apa? Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif ni ada sedikit letak dekat dalam pengurusan diri macam cikgu cakap tadi kan. Pada pendapat cikgu sendiri, perlu ke wujudkan satu subjek yang khusus untuk pendidikan ni? Bagi saya seperti yang tadi teacher cakap tadi, memang perlu penting subjek kesihatan pendidikan seksual ni, tetapi tidak perlulah menjadikannya satu mata pelajaran yang khusus. Bagi teacher boleh serapkan saja dalam mata pelajaran pengurusan diri, sebab dalam mata pelajaran pengurusan diri dia telah mempunyai topik mengenai sexuality. Jadi kita boleh tambahkan ataupun memperbanyakkan lagi konteks isi dan cara mengatasi dalam mata pelajaran pengurusan diri itu. Tak perlu bagi teacher, tak perlu jadikan khusus sebab akan memberatkan lagi pelajar dan confuse. Terlebih lagi pelajar MBK dia pun tak faham ni pengurusan diri, ni pendidikan kesihatan dan ni pula pendidikan seksual. Diorang akan confuse. Kalau lainlah mata pelajaran ni yang pada asalnya sudah wujud. Kalau untuk mengkhususkan dia tu, teacher rasa tak perlu. Serapkan saja dan masukkan dalam pendidikan kesihatan ataupun pengurusan diri. Bagi teacher lah. Bagi teacher bagi teacher lah sebagai cikgu, teacher nampak rakan-rakan cikgu hot lain ni set dia ni terbuka tak untuk ajar subjek ni, ataupun still ada cikgu-cikgu hot rasa macam malu nak ajar benda ni secara terbuka, secara macam kadang-kadang dari subjek ni dia ada explain pasal mana tubuh badai apa nak sebut benda tu depan student ke apa. Cikgu rasa ada tak masalah ni daripada kalangan cikgu? Kalau setakat ni cikgu-cikgu under teacher ni, sebab kita jadual masa kita berubah, sebab ada kemasukan, ada yang keluar cikgu-cikgu, jadi subjek pengurusan diri
dan subjek pendidikan kesihatan ni memang tukar-tukar. Tapi setakat pemantauan saya lah, cikgu-cikgu ni okey je. Especially yang veteran sikit. Contohnya yang 30 ke atas, 40 ke atas memang okey. Spontan sahaja dia orang boleh ajar cara perkembangan tubuh badan kita, fungsi-fungsi organ-organ kita yang okey je. Terutamanya yang guru yang lama lah. Kalau yang guru praktikal ada seorang, so far ada seorang, dia agak malu sikit lah sebab dia belum kahwin kan. Dari segi explanation tu dia kurang sikit, kita boleh nampak lah dari segi pemantauan tu. Yang lain okey lah setakat ni. Kebiasaan lah boleh cakap. Kalau untuk parents pula, cikgu ada nampak tak macam inisiatif parents ni untuk macam guide anak-anak dia pasal kesihatan tubuh badan, macam part mana yang boleh sentuh, yang tak boleh sentuh, macam benda ni boleh cakap, tak boleh cakap, macam tu. Kalau setakat ni ibu bapa memang kerjasama lah dari segi ni, sebab anak mereka ni dah akil balik dan dia orang ni tahu tentang tahap kefahaman belajar MBK ni. Dia kena tahu sendiri penjagaan, batasan perhubungan dia dengan pelajar lelaki, contohnya yang perempuan lah. Ibu bapa dia orang ni mesti macam kalau saya tengok memang dah ajar dari rumah lagi ajaran tu, sebab dia orang malu kadang-kadang tudung sikat pun dia malu, baju nipis sikit dia tahu malu, inner tak pakai dia malu kan, tebus tak pakai rambut keluar dia pun faham. Maksudnya dari situ ibu bapa kita dapat katakan memang dah ajar dari rumah pendedahan dia tu. Ibu bapa memang care lah about ni. Kalau banding dengan tempat lain tak tahulah. Kalau di Kelantan ni agak okey lah. Pendedahannya memang ibu bapa care lah, caring tentang penjagaan kesihatan tubuh badan anak-anak, especially MBK ni. Sebab dia orang takut lah macam ada kes sexuality, malulah di kalangan MBK, cikgu-cikgu dan PPM, maksudnya mana peranan cikgu-cikgu dan PPM. Jadi ibu bapa pun mengambil cakna lah dalam bahagian keluarga ni. Kita membagi kerjasama dari segi alam persekolahan dan diorang jaga masa di rumah. Cooperation lah antara ibu bapa dan cikgu-cikgu. Memang okey lah. So, Okey, rasanya tu je soalan dari Khalifah Nisa. Ada Adila nak tanya Aisyah? Dila ada apa nak tanya Dila? Sekejap, tak dengar ni. Setakat ni cikgu pihak sekolah ada tak macam anjurkan macam program untuk jemput orang luar ataupun bagi talk kalau macam pegawai perubatan ke berkenaan pendidikan seksual ni lah, ada tak setakat ni? Kalau setakat ni untuk yang arus perdana dah ada sebab kita ada memang persatuan kesihatan. Yang cikgu arus perdana yang organize lah. Kalau untuk MBK di sekolah ni sebab teacher pun baru di sekolah ni setahun, tak sampai setahun lagi. Jadi so far tak ada lagi untuk MBK yang organize by pendidikan kesihatan tu lah, tak ada lagi lah. Kalau yang arus perdana memang dah ada lah. Selain yang kesihatan, AADK pun ada tentang rokok pun ada. Kalau untuk MBK itu belum lagi. MBK itu